Alright guys, welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita akan bincang mengenai UCL. Okay, kempen UCL akan bermula pada pagi esok dan Man United akan menentang Bayern Munich di Allianz Arena. So hari ni kita nak bincang mengenai macam mana preparation yang mungkin Man United boleh buat dan apakah challenge yang bakal mereka hadapi untuk menghadapi Bayern Munich nanti. So before kita start, aku nak jemput korang untuk join group Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box. Dekat situ kita ada community Kita United yang kita hari-hari akan bincang mengenai masa depan ataupun apa-apa isu semasa yang berkaitan dengan Man United. So korang boleh check it out dan kita boleh besarkan lagi kita punya community dekat situ. So alright, let's get to it. Okay, Man United akan menentang Bayern Munich pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Okay, kita akan bertandang ke Allianz Arena. Challenge yang kali ini kita akan hadapi adalah Man United akan bersedia menentang Bayern Munich selepas tewas 3 kali dalam Liga. Dan manakala Bayern Munich pula dalam kempen Liga mereka dah menghadapi 4 perlawanan dan mereka menang 3 dan seri sekali. Masih lagi tidak kalah untuk kempen musim mereka. So ini adalah satu perbezaan yang cukup besar bagi aku. Okay, walaupun dulu Bayern Munich dengan Man United adalah lebih kurang seteru yang sangat-sangat fight dan ia pun diiktiraf sebagai rival di peringkat antarabangsa. Untuk masa sekarang kualiti antara dua klub ni memang jauh berbeza dan kita tahu daripada 5 perlawanan Man United baru-baru ini kita nampak secara taktikal kita masih lagi tak solid. Kalau tengok Bayern pula tactically memang solid. So satu pasukan yang memang tengah struggling dalam group dan satu pasukan yang memang every season week in week out, month in month out performing dekat sana. So kita akan nampak mungkin perlawanan kali ni akan didominasi oleh Bayern Munich. Alright, satu stat yang aku nak share dengan korang adalah head to head antara Bayern Munich dengan Manchester United. Kalau kita tengok pada statistik head to head antara Bayern Munich dengan Manchester United sepanjang berada dalam UEFA, mereka telah bertemu sebanyak 11 kali. Bayern Munich menang 4 kali dan Man United menang hanya 2 kali saja. Dan salah satunya adalah ketika final UCL 98-99 yang Man United menewaskan Bayern Munich sebanyak 2-1. Itu pun cerita-cerita yang lama. Dan jumlah gol yang dijaringkan oleh Bayern Munich terhadap Man United adalah sebanyak 16 gol manakala 13 yang dijaringkan oleh Man United. So nampak sangat jurang antara Bayern dengan Man United sepanjang zaman dan kalau kita nak masukkan dengan keupayaan terbaru Man United memang boleh dikatakan amat menyedihkan. Dan challenge yang seterusnya adalah preparation Man United untuk menghadapi perlawanan ni. Okay, kita tahu sekarang Man United tengah menghadapi krisis injury yang mana kita ada 9 pemain yang injured termasuk dengan Malaysia, Luke Shaw, Rafael Varane, Amrabat, Mason Mount, Tom Heaton dan ada beberapa pemain lagi dan juga pemain yang juga absent ataupun telah diketepikan untuk sementara waktu iaitu Jadon Sancho dan Anthony. Dan ini juga tak membantu untuk Erik ten Hag prepare tim dia untuk menghadapi Bayern Munich. Dan sebagai fan, aku tak berharap besar sangat. Alright, untuk menghadapi dengan Bayern Munich ni, kekalahan mungkin boleh di-expect. Itu straight forward aku cakap. Kalau kita dapat curi point dekat sana, mungkin itu adalah kita punya bonus untuk kita bertandang ke sana. Jadi aku mungkin akan just enjoy the show, just enjoy the game walaupun kalau didominasi oleh Bayern Munich itu adalah benda yang kita boleh expect. Sebab Bayern Munich rekod dia dekat Liga memang sangat-sangat baik. Alright, Harry Kane pembelian terbaru untuk Bayern Munich pun tengah meletup sekarang. Daripada 4 game dia dah skor 4 gol dan 1 assist. Okay, dia punya number 9 memang tengah performing. Kita punya number 9 tak dapat bola. Alright, jadi ini adalah satu jurang yang sangat-sangat besar. Bayern Munich pula, kalau korang tengok highlights dia, korang tengok games dia, counter attack sangat efisien. Pemain-pemain yang ada kat situ, Sané, Müller, Kane, memang sangat function kat situ. Memang melakukan tugas-tugas mereka yang patut lakukan dan mereka bermain sebagai satu unit. Kalau kita dapat ubah performance kita daripada bermain seperti yang kita lawan dengan Brighton hari tu, jika kita dapat bermain dengan satu unit, kita dapat prepare untuk perlawanan ini dengan lebih baik, mungkin kita dapat curi points dekat sana. Okey, bercakap mengenai preparation, Erik ten Hag dah senaraikan squad yang bakal travel untuk menentang Bayern nanti. So dekat dalam list ni kita ada Altay Bayindir, kita ada Tom Heaton, Andre Onana, Radek Vitek. Lepas tu bahagian defense kita ada Lindelof, Martinez, Reguilon, Dalot dan juga Johnny Evans. Di midfield Bruno, Eriksen, Casemiro, Pellistri, McTominay, Dangor dan juga Hannibal.
Forward kita ada Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Garnacho dan juga Omari Forson. Alright, kalau tengok dalam list ni, Erik ten Hag menyenaraikan 4 orang goalkeeper yang aku rasa aku tak faham. Okay, apa keperluan dia untuk dia senaraikan 4 goalkeeper? Adakah dia tak ada pemain-pemain lain yang boleh dibawa, ataupun ini adalah disebabkan dia dah tak ada pilihan lain? Sebagai contohnya, dia sebelum ni tak menyenaraikan Donny van de Beek yang terlepas daripada disenaraikan dalam skuad untuk UCL. Dan kalau kita tengok dalam senarai defender, Maguire juga tak tersenarai dekat dalam list ni. Okay, kita dapat lihat dalam list ada 5 pemain defender sahaja. Jadi kalau apa-apa terjadi dekat defender kita ketika menentang Bayern Munich nanti, mungkin akan memberikan masalah besar kepada Erik ten Hag, sebab tak ada choice lain, tak ada defender lain. Fullback memang tak ada. Centre back kita hanya ada Jonny Evans sahaja sebagai backup, dan Maguire tak ada dalam senarai ini, dan dikatakan Harry Maguire injured untuk menentang Bayern Munich. So Erik ten Hag terpaksa mengetepikan Maguire daripada disenaraikan untuk bersama-sama dalam skuad. Dan seterusnya dekat bahagian midfield masih tak ada lagi kelibat Jadon Sancho yang masih dihukum daripada Erik ten Hag atas statement yang dibuat sebelum ini. Dan juga kemasukan Omari Forson dekat dalam senarai forward mungkin akan memberi satu motivasi kepada pemain muda ini selepas dia mungkin impress Erik ten Hag ketika sesi latihan. Kalau kita tengok berdasarkan senarai ini, mungkin tak banyak perubahan dalam line up Erik ten Hag kali ini untuk menentang Bayern compare dengan menentang Brighton. Mungkin sedikit positional tweak yang akan dilakukan, sebab kita dapat lihat Casemiro masih lagi the only reliable defensive midfield selepas Amrabat yang walaupun dikatakan telah kembali ke dalam latihan tapi masih belum cukup fit untuk disenaraikan ke dalam squad. Jadi midfield ini masih lagi belum solid lah. Korang boleh nampak kita masih terlalu banyak attacking midfield, dan defensive wise memang macam sebelum-sebelum ni tak ada balance untuk midfield untuk support defender. Jadi kita tak boleh nak harap banyak perubahan daripada apa yang terjadi sebelum-sebelum ini, lebih-lebih lagi bila kita nak menentang Bayern Munich nanti. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Dangor dan juga Hannibal yang perform last week mungkin akan juga diberi peluang untuk beraksi menentang Bayern Munich nanti, dan ini juga akan memberikan satu motivasi seperti kepada Omari Forson, sebab chances untuk berada dalam skuad untuk kempen UCL bukanlah benda yang mudah bagi pemain-pemain muda macam Dangor dan juga Hannibal. Jadi kita harap ini akan memberikan impak positif kepada mereka, dan juga harap mereka juga akan membalas tindakan Erik ten Hag dengan memberikan performance yang baik sekiranya mereka diberi peluang untuk beraksi di atas padang. So ini adalah aku punya prediction untuk squad first 11 untuk menentang Bayern Munich. Di bahagian goalkeeper, kita masih tak akan dapat melihat Altay Bayindir untuk diletakkan sebagai first goalkeeper, dan position tu akan kekal kepada Andre Onana. Dan yang kedua, bahagian sebelah kanan defend semestinya Diogo Dalot, dan pairing centre back Victor Lindelof dan juga Martinez. Dan juga sebelah kiri kita akan lihat Sergio Reguilon mengisi tempat tersebut, dan Jonny Evans akan berada di dalam stop. Dan seterusnya bahagian midfield, aku expect seperti yang sebelum ini, Casemiro akan dipairkan bersama dengan Christian Eriksen, dan juga Bruno Fernandes akan berada di hadapan mereka di position number 10. Dan seriously aku berharap sangat Facundo Pellistri akan diberikan peluang untuk mengisi slot sebelah kanan, dan juga Marcus Rashford akan mengisi wing kiri. Dan mungkin ada yang masih tertanya-tanya kenapa Garnacho tidak diberikan peluang. Aku tak rasa Garnacho bukan tak diberi peluang, tapi lebih kepada dia akan bermain sebagai sub untuk menggantikan Rashford selepas minit ke-60, lebih kurang macam tu. Sebab selepas ini Man United juga akan bermain menentang Burnley pada hujung minggu nanti. So dalam perlawanan ini mungkin ada lebih banyak rotation akan dilakukan oleh Erik ten Hag, dan juga pada bahagian hadapan Rasmus Hojlund bakal mengisi ruang tersebut. Dan juga masih lagi untuk menentang Bayern Munich ni, aku tak expect Rasmus Hojlund akan bermain 90 minit, dan kemungkinan kita akan nampak Anthony Martial sekali lagi dimasukkan untuk bagi menggantikan Rasmus Hojlund di penghujung perlawanan. So harapan aku tak tinggi. Sekiranya kita dapat curi point, dapat seri pun kira okey. Kalau kalah, kita harap kita tak kalah dengan besar. Apa-apa pun jadi, kita chin up, dan korang pun akan jangan letak high hope sangat. Mungkin kita player boleh bagi apa yang terbaik yang diorang boleh bagi, tapi kita tahu kapasiti sekarang kita macam mana.
Dan selepas lawan Bayern nanti, aku harap tak ada lagi injury yang akan berlaku, sebab dia akan merunsingkan lagi Erik ten Hag, dia akan merunsingkan kita sebagai fans, sebab kita tak nak ada pemain-pemain lagi yang injured, sebab dah terlalu ramai pemain yang injured, dan sekiranya ini terus berlaku, kita tak akan dapat pergi ke mana-mana. Sebab kita tahu dalam Liga kita dah 3 game kalah. Bila basically kau dah 3 game kalah, untuk menang is already almost impossible. Top 3 pun sekarang dah sangat-sangat nipis. Kita dapat masuk top 3 last season pun sebab ada beberapa klub yang tak perform untuk beberapa tempoh, dan kita dapat curi masuk ke dalam top 3 dengan 9 kekalahan. Dan kita sekarang dah kalah 3 perlawanan. Jadi ada 6 lagi perlawanan sekiranya kita nak compare dengan last season. 6 lagi perlawanan yang kita tak boleh bahagikan, yang kita tak boleh kalah. Dan sekiranya kita tewas 6 kali lagi untuk dalam Liga, mungkin chance untuk top 3 ataupun top 4 akan terkubur macam tu saja. So, aku harap semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan dipermudahkan, dan Erik ten Hag akan dapat memberikan taktikal yang betul supaya pemain-pemain kita akan dapat perform dengan lebih baik. Jadi, itu saja untuk video kali ini, sangat ringkas. Dan apa pendapat korang untuk Man United menghadapi Bayern ni? Apa yang korang akan buat sekiranya korang diberikan tugas seperti Erik ten Hag untuk prepare Man United menentang Bayern? Korang boleh komen dekat bawah. Dan thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye-bye. Yeah, yeah.